Actually aku banyak dengar keluhan daripada rakan-rakan niaga yang tak dapat permohonan Geran Khas Prihatin ataupun GKP yang diberikan oleh kerajaan baru-baru ni. Kebanyakan daripada mereka yang tak dapat tu sebab diorang tak register dengan LHDN, jadi diorang beranggapan macam useless untuk apply sebab confirm takkan dapat punya. Tapi sebenarnya untuk video kali ni aku bukan nak cerita pasal GKP, tapi aku nak cerita kenapa kita sebagai peniaga kecil perlu untuk submit penyata kewangan kita dengan LHDN. Actually sebenarnya aku faham kenapa orang tak buat penaksiran ni, ataupun common term yang orang biasa pakai ialah buat e-filing dengan LHDN ni. Pertama, kita memang tak nak bayar cukai. Bukan kita tak nak bayar cukai sebab kita berkira atau macam mana. Tapi sebab kebanyakan peniaga-peniaga kecil macam kita ni, untung bukan banyak pun, kan. Kadang-kadang cuma lepas untuk belanja harian je. Cuma lepas-lepas nak makan. Kadang tu setiap hujung bulan tak ada lebihan pun. Jadi kalau untung pun sikit, sekali kena cukai pula tu, kan. Dengan apa kita nak bayar? Betul tak? Dah jadi macam komitmen lain pula. Elok-elok daripada tak kena cukai, sebab kita submit e-filing, langsung kita kena bayar cukai. Jadi macam pepatah orang tua cakap, tak ada beban, batu digalas. Sebenarnya tak betul pemahaman kita tu. Aku tak cakap orang lain lah. Aku cakap pemahaman macam tu, actually aku sendiri dulu pun macam tu. Dengan LHDN ni kita jadi macam paranoid sikit. Kita macam ini memang kerajaan nak cukai kita lah ni. Nak suruh kita submit penyata kewangan apa semua, sebab dia orang nak cukai kita lah ni, nak ambil keuntungan daripada kita, sedangkan kita yang betul-betul lumah berniaga apa semua. Ini persepsi yang bermain dalam fikiran aku sebelum ni. Tapi sebenarnya banyak kriteria yang disyaratkan sebelum mewajibkan sesuatu company tu ataupun individu itu untuk menentukan sama ada dia layak membayar cukai ataupun sebenarnya dia tak perlu membayar cukai. Sebab kalau kita tak capai syarat ni, sebenarnya kita tak perlu bayar cukai pun. Cuma sebagai peniaga kecil, kita tak ada payslip untuk mengesahkan jumlah pendapatan bulanan kita. Jadi untuk tujuan-tujuan tertentu, pengesahan daripada LHDN inilah yang akan kita gunakan untuk mengesahkan income kita sebagai seorang peniaga. Pengesahan ni nanti kita boleh gunakan sebagai contoh kalau kita nak beli rumah, nak buat loan dengan bank, nak buat loan untuk beli kereta, atau untuk tujuan pendidikan anak-anak kalau cikgu minta pengesahan pendapatan ibu bapa untuk menentukan sama ada anak kita layak untuk menerima bantuan buku teks misalnya, ataupun bantuan makanan, beasiswa dan lain-lain lagi. Jadi sebagai ibu bapa yang berniaga yang tak punya payslip, kita boleh gunakan pengesahan daripada LHDN ni untuk memberitahu status pendapatan kita sebagai peniaga atau ibu bapa. Sebab kadang-kadang persepsi masyarakat tentang peniaga macam kita ni pun memainkan peranan juga. Diorang sentiasa rasa kita ni yang berniaga ni macam it's like macam orang ada-ada, kan. Senang, duit berkepuk-kepuk, ala-ala kelas M40 kaedahnya. Kan biasa kita dengar kawan-kawan kita cakap, alah kau lain lah, kau ada bisnes sendiri, aku ni cuma makan gaji. Cakap-cakap yang macam ni daripada kawan-kawan kita yang kerja makan gaji. Padahal dalam masa yang sama, gaji dia dekat 4,000 sebulan. Sedangkan kita yang berniaga ni, pendapatan kasar bila dah tolak dengan kos jualan, tolak dengan perbelanjaan lain, nak dapat untung bersih 2,000 ke 3,000 pun belum tentu lagi. Jadi bila kita declare pendapatan kita dengan pihak LHDN, pengesahan daripada LHDN tu nanti akan menentukan kedudukan kita. Sama ada menentukan yang kita ni perlu membayar cukai, atau untuk menentukan kita ni layak untuk menerima bantuan-bantuan daripada kerajaan. Contohnya seperti sebelum ni kita ada BRIM, ataupun bantuan sara hidup, ataupun yang terbaru ni macam Geran Khas Prihatin, dan aku rasa akan banyak lagi skim-skim bantuan dan rangsangan ekonomi yang akan diperkenalkan oleh kerajaan kita dari masa ke semasa. Sebab yang kedua, tak tahu nak buat. Yes, I admit
benda ni memang complicated gila. Kita jangan nilai mengikut pandangan accountant ataupun orang yang biasa buat e-filing. Bagi mereka, mungkin benda ni something yang simple dan senang nak buat. Tapi kita kena pandang dari sudut orang yang tak ada basic account, orang yang berniaga kecil-kecilan macam kita, orang yang tak pernah buat proper accounting system, ataupun orang yang dia punya IT literate tak berapa advance sangat, sekadar boleh guna handphone, SMS, jawab WhatsApp je. Dalam hal ni aku rasa pihak LHDN sendiri perlu ada banyak penambahbaikan, terutamanya dalam sistem portal korang, supaya dia lebih mesra pelanggan, mesra Makcik Kia. Aku ambil contoh lah, once kita login dalam portal hasil, korang akan nampak dekat 17 topik yang mana setiapnya ada subkategori masing-masing. So kalau first time masuk kita nak buat e-filing pun, dekat situ pun kita dah lost. Nak klik mana ni, nak klik link apa ni. Kan? Sebab tu ramai orang lebih rela upah dekat third party untuk buatkan dia orang punya e-filing. Dan tambah menyedihkan lagi, kadang-kadang upah yang dibayar kepada pihak ketiga ni tadi jauh lebih tinggi daripada cukai yang perlu dibayar. Ataupun mungkin dia tak layak untuk bayar cukai pun. Nak cari link untuk submit pengesahan pendapatan pun dah confused. Ini kan pula bila dah masuk tu, bila kita buka aja electronic form ataupun borang elektronik yang kita perlu isi kan, tu pun boleh tahan juga dia punya complicated dia. Dan aku cakap korang at least kena ada basic IT knowledge untuk just fill up the form. Aku tak yakin Makcik Kia yang jual nasi lemak tepi jalan tu boleh hadap borang elektronik ni, seriously. Dan walaupun kita dah berjaya buka electronic form tu, belum tentu lagi kita tahu macam mana nak isi. Sebab obviously bukan semua orang faham terma-terma account ni. Sebab bukan semua orang ada pengetahuan dalam accounting system. Macam mana nak bezakan perolehan, untung rugi kasar, untung rugi bersih, aset tetap, aset semasa, commission, hutang lapuk, bla bla bla, dan macam-macam lagi term yang diorang gunakan. Korang rasa Makcik Kia tahu? So, atas kesedaran yang kedua ni, aku akan cuba buat satu video untuk membantu korang untuk submit borang e-filing, at least macam mana cara yang aku buat dan aku berjaya buat. Aku tak kata cara yang aku buat ni adalah cara yang sepatutnya korang buat. Sebab honestly, aku pun lost. Aku pun main try and error. Aku pun go through so many step yang pada aku sangat menyukarkan aku dalam proses untuk menyiapkan aku punya borang e-filing. Tapi akhirnya aku berjaya buat sendiri tanpa mengupah third party untuk submitkan aku punya borang cukai taksiran ni. Tapi benda ni aku akan ceritakan dalam the next video, dan aku akan screenshot all the footage yang aku dapat daripada portal hasil, dan aku akan go through satu-satu menu dia. Aku tak buat sekarang sebab benda tu macam aku perlu edit lagi dia punya step by step dia. Maybe akan ambil masa sikit lah. So aku harap korang boleh subscribe dan tekan tombol loceng supaya korang akan dapat notifikasi untuk aku punya next video selepas ni. Aku akan buat banyak lagi video-video, especially dalam topik business towards digital ni dari masa ke semasa. So kesimpulannya, jangan takut declare pendapatan syarikat kita dengan pihak LHDN. Jangan risau kalau korang memang tak layak untuk bayar cukai, korang takkan dikenakan cukai pun. Government takkan simply paksa kita bayar cukai. Okey, sekian saja untuk video aku kali ni. Ni pun dah panjang. Aku doakan semoga bisnes korang sukses, maju, dan insyaAllah semoga perniagaan kita sama-sama naik, terutama dalam saat-saat yang sangat mencengkam sekarang ni. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.